Alright, Cik Muslim, apa khabar? Sila Okay. onkan video audio. Assalamualaikum. Alhamdulillah, Hazrul. Sehat? Ya, Alhamdulillah. Oh, gambar pun baik dan sebagainya. Apa itu, kita ada lebih kurang 120 lebih usahawan pagi ni. So, Alright. apa tu peniaga pagi ni. Alright, so Hmm. peniaga di offline, online dan ada bagi tahu lah ada website, tak ada website. Dah ada website tak reti nak update sendiri walaupun dah upah orang. Kan, lepas tu macam-macam hal lagi lah. Jadi harap mungkin Cik Muslim boleh juga bantu untuk mereka ni hari ni. Dan pada sama juga nak bagi tahu kita persen besar daripada Sarawak betul, tetapi ada juga daripada Semenanjung. So mungkin boleh balancekan dari segi apa tu komunikasi lah. Okay. Alright. Okay, terima kasih banyak-banyak. Okay, silakan Cik Muslim tambah lengahkan masa lagi. Saya tahu 2 jam ni pun sangat pantas. Ya, betul. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. So, selamat datang semua. Okay, now before kita start, saya nak introduce sedikit latar belakang saya. Okay. Kalau anda dapat lihat, saya daripada diploma sampailah sekarang ni Alhamdulillah buat PhD dalam bidang bisnes. Dan tugas saya adalah sebagai business consultant lah untuk usahawan-usahawan. Bukan saja di Malaysia tetapi juga di luar negara. Dan apa yang akan kita belajar hari ini dalam masa yang pendek ni, okay, insyaAllah saya akan simplify everything. Iaitu pertama kita akan buat generate. Okay, generate. Okay, kita akan generate ataupun create website lah, create e-commerce website. Okay, create e-commerce website, and then kita akan itu untuk general lah, siapa yang berjual macam-macam lah, whatever product, because saya ketahui bahawa ada yang di sini menjual pelbagai produk. So kita akan buat satu e-commerce website dengan payment gateway sekali untuk general product. Dan satu lagi, since tema lebih kepada F&B, right? Saya akan tunjuk bagaimana kita akan buat satu website, interactive restaurant website. Macam mana kita boleh gunakan apa yang ada di luar sana dengan mudah, percuma 100%. Okay? Untuk meningkatkan jualan restoran kita. Contohnya kita boleh setkan untuk table reservation untuk orang order in advance. Kita boleh buat untuk makanan untuk penghantaran dan sebagainya. Everything is online. And yang ketiga, I think saya nak bagi satu bonus untuk siapa yang hadir pada hari ini adalah kita akan convertkan website ni menjadi app. Okay, this is the best part. Mungkin ramai yang fikir macam mana kita nak convert website jadi app, kan app ni susah nak buat kan. Tapi ada satu teknik yang paling mudah, macam mana kita juga boleh transform website kita menjadi app supaya orang boleh download dekat Google Play Store ataupun Apple Store. Akhir sekali insyaAllah kalau ada masa saya akan buka untuk business Q&A lah. Okay. Whereby tak semestinya kita cakap pasal internet, kita juga boleh tanya mengenai pelbagai soalan, because kalau tengok apa yang saya buat for the past I think almost 20 years adalah membantu usahawan-usahawan, and salah satunya adalah melalui online. Ini adalah kursus yang kita buat, di mana sekarang dah ada alhamdulillah lebih 2,365 klien di seluruh dunia atau student seluruh dunia, and di 115 buah negara. Okay, so itu sedikit mengenai saya. Now, let's pergi ke yang pertama, kita nak buat e-commerce website. Okay, kalau siapa yang dah attend last session, okay, kita buat website ni dengan menggunakan pelbagai plugin, and saya ada dapat feedback bahawa ada yang mencuba tetapi masih tak dapat buat secara total. Mungkin plugin agak banyak. Jadi saya hari ini saya akan simplifikan, saya akan mudahkan semudah-mudahnya macam mana kita nak buat e-commerce website hanya dengan menggunakan 2 plugin sahaja. Okay, so let's get started. Okay, now number 1, apa yang perlu kita buat adalah carilah domain. Apakah domain ataupun web hosting? Web hosting ataupun domain ni, okay, adalah tempat untuk kita letakkan kita punya website. Okay, contohnya kalau kita punya syarikat ada di boss.com. Kalau syarikat tuan-tuan dan puan-puan mungkin macam tadi Choco .com ataupun whatever lah, right? So just type di sini web hosting,
web hosting Malaysia lah. Okey, di sini banyak, pilihlah mana-mana yang tuan-tuan dan puan-puan nak pilih daripada penyedia web hosting. Tapi satu yang saya suka, company yang saya keep on using over and over again adalah, ini bukan nak promote ni, because I think harga dia sangat berpatutan, iaitu Rocksoft. Rocksoft.net ni. Okay. Kalau anda lihat kan di Rocksoft ni, just pilih, kita nak start, just pilih hosting, okay, cPanel hosting. Okay, ini adalah cloud shared hosting. Pilih ni, and then anda pilihlah package yang bersesuaian dengan budget kita. Okay. I think for a start, kita gunalah yang ni lah paling murah ni, RM89 setahun. Okay, bermakna untuk ada e-commerce website ni, paling-paling pun dia punya cost adalah RM89 setahun. And then just sign up lah, pilih nama domain, right? And then just go through lah, ini pilih nama domain, check ada tak available domain tu, kalau tak ada pilih tukar nama lain dan sebagainya. Selepas itu anda akan diberi email untuk login. Okay, login ke mana? Ke dalam cPanel. Macam mana? Whatever nama website anda, contohnya mosdaboss.com, just /cPanel. Okay, just /cPanel dan masukkan username dan password. Okay, selepas masuk username password, nah ini merupakan internal organ kita punya website ya. Kena careful betul-betul. Okay, ini jangan diusik apa-apa yang ada di dalam ni, because kalau kita tak tahu apa yang berada di sini, ia akan merosakkan the whole ecosystem website kita. Anda hanya perlu pergi ke satu tempat sahaja. Okay, tempat ni adalah di bawah sekali ni, you check ni, Softaculous App Installer. Okay, Softaculous App Installer. Lepas masuk cPanel, pergi ke Softaculous App Installer and then tekan WordPress. Okay. Now di sini just tekan, lepas kita tekan WordPress, just klik install. Alright. So selalunya dia akan beri directory ya, just delete directory ni. Okay. Kita punya website direct terus ke, contohnya mosdaboss.com, and then yang lain tak perlulah nak usik, tak perlu. Okay. Yang perlu anda maybe tukar sedikit, admin username, kalau tak nak guna admin, gunalah super admin ke, nama anda sendiri ke dan sebagainya, and password, okay, dan email. Email ni adalah digunakan untuk sekiranya anda lupa password dan apabila anda reset password, dia akan hantar ke email ni. Okay, selepas itu tekan install, dan anda mempunyai satu website. Okay, so website yang pertama yang kita nak buat adalah contohnya kedai runcit. So ini merupakan contoh. Kalau kita dah tekan WordPress tadi, inilah dia contoh website yang kita ada. Okay, so kita kena masuk ke dalam website ni. Okay, macam mana kita nak masuk? Kita punya domain wp-admin. Okay, wp WordPress-admin. Okay, itu cara kita masuk. Right? And then lepas kita masuk, kita akan pergi ke dashboard. Nah, inilah dia dashboard. So daripada sini, apa yang anda perlu lakukan adalah hanya perlu install 2 plugin sahaja untuk menjadikannya full-fledged e-commerce website, iaitu website yang dapat menerima pembayaran, tracking produk, melihat stok dan sebagainya. So this is the beauty of internet business sekarang. Ianya sangat mudah. Tadi Azrul ada cakap bahawa ada yang opah orang, and then suddenly kalau nak update susah kan. So insyaAllah daripada sesi ini anda akan tahu macam mana nak update website anda sendiri. Okay. So the first step apa yang anda perlu lakukan, okay, adalah pergi ke bahagian plugin. Okay. Kalau anda tengok install plugin. Okay, apakah plugin? Plugin ni merupakan tool yang anda gunakan untuk update, upgrade, beautify, mencantikkan website-website anda. Beribu-ribu plugin. Ada yang bayar, ada yang percuma. Okay, so dalam sesi ini saya akan tunjuk yang percuma sahaja. Kos kita tadi dah RM89 kan. So now kita nak jadikannya sebagai e-commerce website. So the second thing that you must do adalah pertama,
tekan add new. Kita nak cari plugin pertama. Okey. Cari plugin pertama, tulis WOOCOMMERCE, WooCommerce. Okey, WooCommerce. Okey, WOOCOMMERCE, WooCommerce. Okey. Pilih yang pertama ni, okey, WooCommerce by automatic, ya, by automatic. Just tekan okey. Setiap kali anda hendak installkan plugin, hanya dua benda yang perlu buat. Pertama install, kedua activate. So sekarang kita install. Okey, kita install sekarang. Kita tunggu dia install. Alright, after install and then kita activate. Ini merupakan plugin pertama. After this, kita install another plugin. Plugin kedua, done. Kita dah ada e-commerce website. So itulah mudahnya. That's why saya selalu beritahu dengan kawan ataupun participant, kalau nak buat e-commerce website ni 5 minutes, done. Anda boleh buat. Sebab ianya terlalu mudah. Okay. So kita dah install, then next step adalah activate. Kalau kita install saja, kita tak activate, ianya tak berfungsi. Kita perlu activatekan dia. Okay. So tadi kita ada dua plugin kan. Now kita ada 3 lah. 2 memang dah automatic, memang WordPress dah bagi. So apa yang kita buat sekarang adalah just go through the process ni. Okay. Ini welcome to WooCommerce. Get your store up and running more quickly with our new improved setup experience. So kalau kita for the first time, just follow through. Kalau kita dah ada experience, just not right now, maybe anda boleh buat benda lain dulu. Tapi since saya assume everybody nak cara mudah untuk buat website, so just go through. Let's go through the process sama-sama. Yes, please. Alright. Okay, pertama, ini merupakan what is your store, where is your store base, alamat tempat kita berniaga. Okay. Contohnya kalau saya ada di Sarawak, Malaysia. Malaysia di mana? Di Sarawak. Alright. Kuching. Okay. Kalau anda kalau you nak buat extra duit, boleh, kalau dah tahu benda ni, boleh buat untuk orang lain. Ya. I'm setting up a store for a client. Tapi since kita buat untuk diri sendiri, just tak payah klik ni. Go to continue. Okay. Ni continue aja. Okay, ni. Now, this one depend lah apa yang kita buat. Fashion ke, health and beauty, art, electronic, food and drink, home furniture, other. Since kita nak buat kedai runcit, kita just letak retail ataupun kedai runcit pun boleh terpulang, right? Bahasa Malaysia boleh, bahasa English boleh. And then kita nak jual produk physical, okay? Physical saja. Kalau anda ada jual produk yang contohnya digital, download, right? Video ke audio ke e-book kan, just letak kat sini, okay? Tapi since kita nak jual benda physical, just physical product. Continue, okay? Okay, now next, how many product do you plan to display? Depan kedai kita tu, kita nak display berapa banyak produk. Okay, dia beri kita option 1 ke 10, 11 ke 100. Okay, since kita nak buat retail kan, why don't kita buat banyak sikit lah, 11 ke 100, maybe 15 ke 16 ke. Okay. Currently, adakah anda menjual di mana-mana? Of course, kalau kita ada kedai runcit, kita ada physical store kan. Okay, kita letak sini. Yes, in a person's at physical store, okay, and or event. Tak sini. Yang ini tak payah. Tapi kalau anda buat sendiri, okay, Cik Muslim. Ya. Apa tu? Ada yang kata minta Cik Muslim macam apa tu? Slow down sikit. Saya faham dia orang tak biasa, tapi saya menganggap at least flow ni mereka dapatlah. Alright, okay. Saya akan slow down. Slow down sikit, tapi pada sama juga harap juga audiens juga boleh juga cuba secepat mungkin dapat flow lah. Dan pada yang kata nak apa tu, memang kita sediakan rakaman, tapi pada sama juga kita akan bantu untuk sesi ni juga. So lihat flow dan juga cara buat kerja tu dulu. Itu yang saya rasa penting lah. Ya, betul. Ya, Azrul, this is good flow. Kalau ada apa-apa soalan contoh kan, just intervene, tak apa, because I think kalau kita okay, itu lebih cantik. Baik. Okay, baik. Alright. Okay, so maksudnya sambil tengah buat ni boleh je tanya terus. Okay, saya akan I think it's better. Okay, baik. Alright. Okay. Alright. Saya kata ya. Okay, now untuk bahagian ni, kalau tuan-tuan puan-puan ada website, ada FB page, okay, boleh letakkan on kan ni,
Tapi untuk memudahkan kita punya proses supaya simplify semudah-mudahnya, kita off dulu. Off ni kita tak nak, ini kita tak nak, ni pun kita tak nak. Kita just nakkan display berapa, dekat main page kita berapa produk. Lepas tu kita just beritahu kita memang ada jual di physical location juga, iaitu kedai kita lah. Right? Okay, lepas tu revenue. Revenue insyaAllah kita letaklah dalam setahun berapa kita jual, 10,500 ke more than 250,000. So kita mesti optimis. Okay, kita letaklah more than 250,000. Kita nak pergi melangkah ke dalam SME kan. Kita tak nak stay dekat micro, kita nak pergi atas sikit daripada 300,000. So after that kita continue. Now, di sini tuan-tuan dan puan-puan boleh memilih macam mana layout yang nak kita pilih untuk website kita. So, di sini dia ada tema, okay? Ini yang berbayar, ini yang free. Yang berbayar of course lah, kalau bayar of course cantik, right? Contohnya kalau kita nak fashion, ni blog shop ni $59 kalau kita pilih. Okay? Kalau kita nak apa lagi ni, bistro, macam-macam lah. Jadi kalau nak cantik, pilihlah, pilih mana-mana. Tapi kalau bajet kita, katalah kita cakap aku nak bajet 100 saja untuk setahun untuk website, kita pilih free. Free ni pun dah cantik dah. Okay, sebab nanti saya akan ajar serba sedikit untuk mencantikkannya. Kita pilih free theme ni. Jadi ini untuk restoran tak pun, itu yang langkah kedua ni. Website kedua nanti kita buat khas untuk restoran lah. Jadi, of course, pilihan free tak banyak. Kita pilih ni saja. Okay? Kita pilih storefront. Just choose. Okay, choose storefront. Ya. The requisition in storefront cannot be installed. Okay, kata apa? Okay, ni dia. Continue with my activity. Alright. Okay. So, di sini lagi sekali Jetpack ni merupakan tool yang dibagi juga dalam WordPress untuk sama juga untuk mencantikkan, security lebih bagus dan sebagainya. Tetapi ianya mengambil masa untuk kita jalankan semua aktiviti plugin, installation, activation. So tak perlu. So untuk setakat ni kita nak yang paling mudah kan, just no thanks. Okay? Tak perlu untuk Jetpack. Okay, and then you are almost there. Dia cakap, okay, apa nak buat sekarang? Okay, kita continue. Kita continue apa? Kita cuba letak satu produk dulu. Kita belum lihat lagi. Kita punya website masih sama lagi. Ini kita punya website. Now kita nak letak produk dulu. Okay, continue. Kita letak produk pertama kita lah. Okay, since kita ni kedai runcit kan. So katalah kita nak letak satu produk dulu. Kita nak tengok macam mana rupa. Add product. Katalah tuan-tuan dan puan-puan ada mempunyai senarai produk. Okay. Anda boleh senaraikan produk anda, okay, di kedai itu dalam file CSV. Okay, CSV itu lebih kurang macam, siapa yang familiar dengan Microsoft, macam Excel lah. Dia ada row, column, harga, macam-macam. Kan? Tapi kalau nak manual pun boleh. Kalau nak manual, kita letak add manually, satu persatu. Okay, ini siapa yang tadi boleh tahu macam mana kita nak upgrade, macam mana kita nak improve, tambah produk ke whatever. Ini cara dia. Okay. Di manakah tempat ni, produk ni? Okay, kalau anda tengok belah kiri ni, ada tak ini WooCommerce? Di bawah WooCommerce ada produk. Nah, di sinilah anda pilih dashboard ni, iaitu add new. Apa nama produk tadi? Katalah kita nak jual Milo lah. Milo. Ini display lah. Nama produk tu Milo. And then description dia, Milo 2 kg, 2 kilogram lah. Dan letaklah apa-apa sedap ke whatever. Okay, ni satu tadi. Dia punya title. Ataupun nak letak sini Milo 2 kg boleh. Atau Milo serbuk. Right? And then Milo 2 kg. And then, okay, general ni. Ini bukan virtual product. Ini bukan downloadable product. Maksudnya ini bukan yang kita software ke tak. Ini physical product. Kita just guna simple product. Okay, now dia akan bagi kita dua price, regular dan sale. Katalah kita nak letak ni sebagai sale, apa yang akan dia buat nanti adalah, katalah harga Milo ni RM35. Okay, katalah kita nak letak sale RM29.
dia akan slashkan RM35, jadilah sale price RM29. Okey. Dan kita boleh letak bila kita nak sale price ni, kita boleh letak daripada tarikh bila, contohnya daripada hari ini 23 Jun sampai 30 Jun. Boleh. Tapi untuk memudahkan supaya tak confuse, kita just tak ada sale price, kita letak exact price 35. Okey? 35. Then since ini physical product, kita perlu hantarkan. So apa yang anda perlu lakukan adalah ini yang pertama, kedua ni shipping ni, iaitu penghantaran. Penghantaran nanti saya akan tunjuk macam mana kita nak set benda ni, bergantung kepada besar ataupun berat. Kan? Jadi kita dah tahu Milo ni berapa? 2 kg. 2 kg. Ni kg ni. So kalau kita lihat 2 berwarna 2 kilogram. Okey? Dimension width tu tak apalah. Dan akhir sekali, okey, kalau kita nak stock keeping, inventory, kita pergi dekat inventory ni lah. SKU ni merujuk kepada jumlah-jumlah dan sebagainya lah. Tapi untuk memudahkan tak perlu sangat, just baca sini nantilah. If you nak lebih tahu, just baca sini. So untuk memudahkan video ni, kita letak general dan letak shipping. Okey? Dan akhir sekali letaklah gambar product image di bawah ni. Ni tak ada gambar kan? Okey, saya tunjuk macam mana ya. Nak letak gambar dalam WordPress ni, select product image, pergi ke bahagian upload. Upload gambar yang kita dah ada. Kita ambil sendiri ke ataupun daripada website ke. Select. Okey. Dan kita pilihlah kita punya gambar Milo 2 kg. Alright. And then kita set product image. Okay, dah ada kah? Now, sebelum tu ada satu lagi kita perlu buat ya, sebelum kita publish ya. Ini. Kan kalau kalau kita lihat kalau kita lihat di supermarket ke minimarket kan ada tempat-tempat tertentu untuk beli contohnya susu kotak, untuk barangan makanan, toiletries dan sebagainya. Itu merupakan kategori, right? Jadi Milo ni perlu ada kategori dia sendiri. So macam mana kita nak masukkan kategori? Ni. Add new category. Bawah sini kita ada uncategorized saja. Kedai kita hanya tak ada apa-apa, cuma ada uncategorized. Itu campur-campur lah. Now kita nak masukkan kategori. So tulis add new category. Nah, ni terpulang macam mana tuan-tuan dan puan-puan uruskan supermarket anda. Okay, kategori mengikut rak ke, mengikut group ke, tak kisah. Untuk memudahkan, saya just letak since Nestle yang buat. Cik Muslim, Azlina tanya saiz gambar macam mana kalau saiz gambar? Tak kisah, because kalau I give you example kita remove sekali lagi, remove ni. Kalau kita buat, kalau kita upload gambar nanti, okay, contoh ni, okay, ni, okay. Okay, di sini kita boleh edit image, cropkan dia. Kalau dia besar sangat, kita crop lah jadi kecil. Jadi dia tak kisahlah. Jadi terpulang pada kita. Tapi seelok-eloknya janganlah besar sangat. Ni, macam mana nak tahu besar atau kecil? Ni, tengok ni, 112 KB ni cantik lah ni. Tapi kalau dah MB tu, right, ianya akan memakan kita punya storage online. Lagipun ia akan melambatkan untuk loading gambar tu. Pilih yang kecil-kecil aja, 200 KB ke 500 KB ke, itu cantik lah. Okay, jadi whatever kita gambar, just upload and then kita boleh crop di sini. Maksudnya kita boleh edit image tu. Okay, make sure dia kecil lah. Bawah 500 is good. Dan kita set product. Okay. Lepas tu tadi, mana tadi kategori tadi. Okay, kita letak new category kan. Add new category. Add new category ya. Add new category. Nestle letak add new category. Dan kita akan ada satu kategori baru, right? Kalau isu copyright, macam mana pula? Hiufan tanya kalau isu copyright, kita dah ambil gambar ni. Oh, cantik. Copyright. This is a very good question, Azrul. Saya selalu remind, insyaAllah, since saya buat PhD mengenai usahawan Islam kan, jadi hal halal haram itu memang benda penting. Okey, bagaimana kita nak menghalalkan semua gambar-gambar di internet ni? Dia ada cara. Okey, so contoh, kita ambil lah okey, ni lah. Okey, kita ambil gambar Milo lah, right? Ambil Milo. Right. Mereka semua tengok apa yang ada dekat bar ni, tak apa. Okey.
pilih image. Okay. Kalau kita simply ambil je semua gambar ni, takut anda ada copyright, iaitu dari segi Islam haram, tak boleh. Apa yang anda perlu buat adalah, ni, tool, right? Use rights, R-I-G-H-T-S. Pilihlah label for reuse. Ini semua ni adalah gambar-gambar yang telah dibenarkan oleh Google untuk kita gunalah, sebab ianya dibenarkan dari segi rights. Inilah gambar-gambar halal semua. Ambil lah. Okay, insyaAllah. Sebab apa? Google dah meletakkan dalam label for use. Kalau nak lagi ni, label for use with modification yang sudah di modify orang. Tapi yang ni tak boleh. Non-commercial use, label kalau non-filter pun sama juga. Jadi untuk selamat, label for use. Kalau kita guna Google lah. Tapi of course, ada website yang menjual gambar-gambar ni secara percuma lah, memang ada, just cari je. Okay, so my point here is this, jangan simply ambil gambar sebarangan di online, okay, because kita tak nak rezeki kita bercampur dengan benda-benda yang syubhat. Okay, saya harap ia menjawab soalan lah. Okay, boleh kita continue ya? Alright, selepas kita publish tadi, right? Okay, now kita publish dan kita nak tengok macam mana apa ni, then kita boleh ni view, kita boleh view ni, okay? Kita boleh sekejap ya. Ni kita letaklah apa-apa di sini. Right? Lepas kita letak di sini, okay, semua dah ready. Alright. Then kita boleh preview. Tunggu sekejap ya. Connection loss. Tengoklah. Ada orang ngacau internet ke saya dah? Kita dekat sini semua okey. Oh, dia ada putus talian nampaknya. Alright, so welcome. Sementara menunggu kepada talian yang terputus tu secara tak sengaja, insya-Allah lepas ni akan come back untuk ni. Okay, sabar. Alright, tu Cik Muslim dah kembali. Kan, tak ada masalah. Sebenarnya memang kadang-kadang ni, bagi yang ada masalah untuk tengok, pastikan tekan play tu dekat atas tu kan, ataupun tekan reconnect. Saya pun ada tulis juga dan hopefully boleh join kan. Alright, silakan. Alright, okay Azrul, ada yang ni tadi, tak tahulah macam mana connection ni. Alright, okay, jawab soalan tadi Azrul ya. It's very simple. Kalau kita just letak Milo sini, right? Kalau apa yang anda perlu lakukan, bahagian tool ni, right? Bahagian tool, pilih label for use. Label for use. Label for use ni bermakna semua gambar-gambar yang di-display selepas kita pilih benda ni adalah gambar-gambar yang boleh kita gunakan. Okay? Sebab ianya telah seolah-olah mendapat green light daripada Google, kita boleh gunakan. Okay? Jangan kita ambil gambar yang no filtered. Ini kebanyakan gambar, of course, gambar yang cantik-cantik ni adalah dimiliki oleh orang lain. Jadi kita ada dua option lah. Pertama, kita pilih ni label for use. Ataupun kita ambil gambar sendiri, produk kita sendiri dan kita upload. Ada yang tanya Cik Muslim, dia tanya gambar sendiri bagus, tapi masalahnya pula bila kita buat website sendiri, kita pula shoot gambar sendiri, tapi masalahnya kita pula nak protect gambar kita. Macam mana nanti orang ambil penat-penat kita tangkap gambar sendiri. Saya tengok daripada konteks ni lah Zul. Gambar tu sekarang walaupun macam mana you letak security kan, oleh kerana hackers terlalu hebat kan. Jadi memang susah kita nak protect, memang susah. Tapi bagi saya, kalau kita dah ambil gambar kita letakkan ke website kita, okay, and then suddenly orang lain guna pula gambar kita ada dua option lah. Pertama, of course kita boleh sue sebab kita punya gambar. Kedua, sekiranya ia tidak memberi kesan sangat terhadap kita halalkan lah, kita dapat pahala, that's it. I don't think that's an issue lah. Yalah. Ini pandangan daripada ni lah. You pun kata kita nak protect original kita, workmanship sendiri. Sekarang ni fotografi mudah pula dengan Sekarang fotografi terlalu mudah untuk kita curi gambar orang semua. I'll give you another good example lah. Atau ada audio, music kan. You just go to satu website yang you bayar $25 satu bulan, you boleh guna beribu dia punya music. Okay, dengan copyright. Maksudnya untuk mendapatkan benda-benda yang gambar ke apa terlalu mudah sekarang.
Jadi tak perlu kita nak bagi saya lah, jangan risau sangat about apa yang orang lain guna buat, because kita tak ada control. Kita just fokuskan apa yang kita dapat. Apa yang kita dapat control. Okay? Kalau dia nak tipu, terpulang pada dia. Tapi insyaAllah kita try our best, okay? Because memang susah lah. Tetapi there's another way to do it, Azrul. Ada plugin whereby orang tak dapat save pun produk. Tak dapat save pun website. Memang ada. Kan kalau you tekan right click, dia akan ban you, buat mana right click is not allowed, maksudnya tak boleh. Memang ada plugin. So itu cerita lain lah untuk security kan. Memang ada. Jadi anda juga boleh protect, okay? Tetapi tak perlulah kita ambil masa banyak sangat untuk menyibukkan diri kita dengan benda-benda yang bagi saya taklah begitu penting sangat. Kecuali bisnes anda adalah bisnes fotografi. Itu lain lah. Tapi kalau kedai runcit tu nak guna produk sendiri, I think tak jadi isu sangatlah benda tu. Alright, okay. So kita dah buat tadi. So just lepas tu just tekan preview. Lepas tekan preview. So ini merupakan kita punya produk pertama. Right? Inilah produk pertama kita. Okay. Okay, kalau kita nak ubah lagi, just masuk balik sini. RM25. Alright. Okay. After kita publish, kita boleh tengok balik lah kita punya first product kita. Dan begitulah kita nak tambah produk, just letakkan nama produk, description produk kita, tulis apa-apa, and then masukkan ke dalam kategori mana. Kalau tak ada kategori, just create new category, letak price. Tadi ada soalan macam mana kita nak buat apa tadi Azrul? Sale kan? Okay, kita boleh letak sini. Okay, contohnya kalau 35 tak ada sale, ianya akan macam ni lah rupa dia punya harga produk kita, RM35. Kalau kita nak buat sale, okay, kita just letak sale price bawah ni. Menjadi RM29. Okay. Schedule, kita nak sampai hujung bulan ke, kita boleh letaklah sini daripada bila sampai bila. Okay, lepas tu kita update. Then kalau kita tengok balik, di sini ini sale. Mana sale ni habis 30 Jun. Right? So, ini muka yang paling mudah lah untuk kita buat website kita. Okay. Dan satu lagi, kalau kita nak buat pembayaran online, maksudnya Maybank to you ke, CIMB ke, kan, kita ambil satu lagi plugin. Tadi yang pertama kan, kalau kita pergi bahagian balik plugin ni, sekarang kita ada satu iaitu WooCommerce, iaitu ni, WooCommerce ni. Satu lagi plugin yang kita perlu untuk melengkapkan e-commerce kita adalah kita gunalah payment gateway yang dibuat oleh Malaysia punya company lah. Bplease ke apa lagi, MP, whatever lah. Yang saya guna adalah SenangPay. Okay, so saya ada account SenangPay. Ini dia SenangPay. Okay, okay. Siapa ada Bplease, guna Bplease, IDPay ke? Kalau saya guna SenangPay, saya just install. Allah, apa pula ni? Ni cakap tadi Azrul, I have a server error. Sekejap ya, mana? Dia satu sudut lah sebenarnya, memang ini boleh happen dalam mana-mana server pun sebenarnya. Kan cuba dia uptime, downtime tu memang normal sebenarnya. Alright, okay. So, okay, dah SenangPay ni kan, dah settle kan. Jadi just letak saya punya account SenangPay. Jadi SenangPay anda masukkan merchant ID, secret key, letak semua ni. Okay, ini just login dalam SenangPay. Tapi macam mana kita nak make sure pembayaran ni adalah dalam ringgit Malaysia dan juga untuk online payment, kita pergi ke satu tempat sahaja, iaitu kalau pergi ke WooCommerce ni, pergi ke bahagian setting, alright? Okay. The first thing yang kita nak tukar, okay, pertama ni kita nak tukar currency dulu, okay? Bawah ni. Kita pilih Malaysia lah, alright? Okay. Sekejap ya. Alright, Malaysia. Ringgit Malaysia. Right? Mana? Ringgit Malaysia lah. Kita tak guna US dollar lagi. Lepas tu, bahagian payment ni. Bahagian payment ni, kita tengok ni ada SenangPay ni. Just
activate. Activate senang pay, save changes. Lepas tu, kalau kita pergi balik sini, kalau kita add to cart, okay, kalau kita nak pergi ke item ni, check out, jadi kita boleh pilih nanti senang pay sebagai kita punya internet banking lah untuk kita punya payment gateway. Okay. Okay, materi. Okay, ni dah. Okay, payment gateway senang pay ya. So just save changes. So maksudnya secara kesimpulan nak buat e-commerce website ni hanya ada perlu 2 plugin ni saja. Ini yang paling mudah. Okay, tak perlu kita nak sibuk dengan banyak-banyak plugin. Pertama, just make sure masukkan WooCommerce plugin. Kedua, payment gateway plugin. Done. Habislah, kita dah ada website kita sendiri. Now, ada yang cakap macam mana takkanlah kita nak suruh kita punya website macam ni, buruk sangatlah rupanya kan. So, untuk mencantikkan ni, kita ada macam WYSIWYG lah. WYSIWYG tu maksudnya what you see is what you get. Macam mana anda nak mencantikkan website ni lagi, anda hanya, of course saya tak akan pergi secara detail, because saya nak pergi ke bahagian restoran. Plugin dia dikenali sebagai Elementor. Saya just show dengan anda semua. Add new. Nanti saya macam mana nak guna Elementor sendiri, boleh gunakan sendirilah. Okay. Ada soalan Cik Muslim. Hilfah tanya, lepas kita set up semualah website berbayar, ada tak kita dashboard untuk go live ataupun offline mode? Maksudnya saya nak set up produk secara offline. Takutnya dah on, kita boleh nak set up pula produk tu balik, nak betulkan. Ada tak? Tak apa. Apabila kita set up, apabila kita contohnya kita nak update apa-apa produk kita kan, dia akan dalam maintenance modes untuk produk itu saja. Maksudnya orang tak dapatlah nak beli ke apa. Tak kisah. Because memang ni dah semua live ni. Kita kalau nak offline, kita akan matikan the whole website kita. Mana orang tak dapat pergi, tak dapat access lah. Apa kita dapat offline kan. Tapi kalau nak upload produk, nak maintain, tak perlu. Because dia secara automatic, dia akan dalam maintenance mode. Alright. Okay, so pilih Elementor. Ini untuk kita mencantikkan website lah. Ini bukan Elementor. 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 E-M-E-N. Okay, Elementor. Okay, ini dia tadi ya. Elementor. Okay, ya. Proses yang sama. Iaitu pertama kita install. Kedua kita activate. Saya tunjuk satu contoh macam mana kita nak mencantikkan website kita menggunakan Elementor ni. Kita install dulu. Okay. Lepas tu kita activate. Right. Ni tak payahlah. Just pergi ke bahagian ni. Appearance ni. Bahagian bawah ni. Appearance. Okay. Tutup je. Kita pergi bahagian appearance ni. Okay, and then kita customize website. Ini kita gunakan WYSIWYG lah ataupun what you see is what you get. Contoh Okay, saya bagi satu contoh. Katalah kita nak ni bahagian ni, just tekan je My Kedai ni. Okay, just tekan bahagian ni. Tengok dia punya di sinilah. Okay, sekejap saya sepatutnya guna Elementor. Okay. Setting tu payah, appearance, customize. Okay. Site ni, tukarlah nama kedai apa? Kedai online. Ni tukar ni, terus. Right? Publish. Right? So, tekan mana-mana pun boleh. Maknanya dari sini, kalau nak ada header lagi, kalau nak banner, banner cantik di sini kan, just add image. Dia akan tukar sini. Kalau kita nak guna Milo sebagai image, aku ni tak cantik lah dia punya contoh, right? Crop. Nah, Milo sebagai image.
Ini senang, okay. Nanti ini belum Elementor lagi. Kalau after you setting Elementor, dia akan letak macam pencil di sini. Tekan ni, ubah di sini. Tekan ni, ubah di sini. Tekan ni, ubah di sini. Tengok semua ni. Tekan, ubah. So itulah keistimewaan Elementor. Okay, jadi kesimpulan Azrul untuk website website general ni kan. Last kali before saya pergi ke restoran, kalau kita pergi balik ke kita punya website kan, inilah kita punya My Kedai tadi. Kalau kita pergi ke main page, kalau anda lihat, ianya merupakan this one is a blog. Tapi kita nak produk kita. Apabila orang klik dekat main page, kita nak produk kita. Macam mana kita nak buat? Kita pergi ke bahagian ni, bahagian bawah sekali ni, setting, okay, bahagian reading. Okay, R-E-A-D-I-N-G. Kita nak setkan the first page adalah page produk-produk kita. Okay. Iaitu page ni adalah page produk. Macam mana kita nak buat? Kita pergi general setting. Okay. Then kita pergi ke bahagian reading. Reading. Okay. Kita pergi ke bahagian static page. Dan pilih page shop. S-H-O-P. Itu saja. Sekali lagi ya. Kalau kita nak setkan the first page apabila visitor pergi ke website kita, dia terus landing ke bahagian produk-produk. Kita pergi ke pertama bahagian setting, pergi ke bahagian reading, pilih home page displays dan pilih static page, pilih shop dan tekan save changes. Okay, save changes. Kalau kita lepas dia save ni, pergi balik ke main page kita. Okay, kalau kita tekan sini, di sini akan publish lah semua produk-produk yang kita upload. Okay, this will be the first page yang mereka akan lihat lah. Okay, so ada soalan untuk bahagian ni Azrul before saya pergi ke... Masa ni tak ada. Nanti kalau ada soalan saya terus akan bagi tahu. Okay, now kita nak buat khas untuk F&B. Okay, F&B. Ini lagi canggih dan lagi mudah sebenarnya. Okay, kita hanya perlu satu saja plugin untuk F&B ya. So katalah, I think saya dah buat tadi khas untuk F&B ya. Kita ambil yang baru. Okay. Restoran. Okay. Kita nak masuk ke dalam katalah website kita. Ini untuk F&B ya. Dia punya proses lebih kurang, cuma kita hanya perlu satu plugin saja. Okey, kalau ini merupakan fresh ya. Kalau kita install WordPress, ini merupakan fresh, WordPress fresh. So, kita pergi bahagian plugin. Kalau kita tengok apa yang diinstal secara automatik oleh WordPress, dua ni saja. Tapi belum diaktifkan, kita tak perlu. Kita hanya perlu satu saja untuk mengaktifkan F&B punya website. Siapa ada restoran ke, ada kedai makan dan sebagainya, kita hanya menggunakan satu. Itu add new. Okay, add new. Nama plugin tu adalah Gloria Food. Enter. Okay. Restaurant menu food ordering system table reservation. Ini yang paling canggih. Anda boleh buat order reservation online, table reservation semua. And anda boleh convert menjadi app. After this, saya akan tunjuk macam mana nak convert jadi app. So kita just install. Okay, kita install. Okay, after install macam biasa, every time kita install plugin, activate. Okay, lepas kita activate, okay, kita ada tengok ni. Then kita buatlah kita punya setup. Macam mana ada buat setup? Kita pergilah bahagian dashboard. Okay, email. Ini kita register. Kita just restaurant name, restaurant PKPP. Alright. Okay, ini untuk restoran nama website plugin tadi Gloria Food, okay. Restoran PKPP. Alright, most okay. Ini
right? And then kita sign up. Alright, okay, now kita buat 3 benda ya. Pertama, kita set up restaurant profile kita. Kita set up profile. Siapa ada kedai makan bolehlah guna plugin ni. Paling yang plugin tu ada tanya Cik Muslim daripada Nur Haizat, dia tanya ini semua free ke ataupun berapa yang saya harga tunjuk sebenarnya? ni semua percuma Zul. Okay. Of course, if you nak canggih lagi, you have to pay lah. Tapi ni macam saya cakap tadi, kita punya budget berapa? RM89 setahun kan? Basically 100 lah. Okay. Jadi yang saya tunjuk ni adalah free. Okay. Okay. Now, restoran ni, restoran PKPP. Now, nama, nombor telefon, saya ambil nombor saya lah. Okay. Kita di Malaysia. Alright. Nombor telefon is +6. Betul tak? Yes. Okay. Malaysia State Sarawak. Okay. Kuching, bla bla bla. I think this one is okay. Tengok dia akan detect di mana kita berada. Okay. Ni. Because dia nak ni macam Food Panda lah, kita boleh buat nanti. Okay. Let customer know your exact location. Okay lah. Okay. Do you want to change address? Tak payah. Next. Exact location letak lah. Okay. Mana tadi ya. Okay. Okay. Restaurant website. Yeah. Tadi kan. Apa nama website kita? Mana website tadi? Ini website kita. Mana tadi website? This one ya. Right. Ini website kita tadi. Alright. Next. Selepas ni siapa yang ada restoran bolehlah buat ni. Okay, now ini terpulang pada kita. Kita ni sebenarnya jual apa? Burger ke, pizza ke, salad ke, sandwich ke, show more food. Okay. Pasta, breakfast, Asian, American, macam-macam Mazrul. You boleh pilih sini. Okay, kata kita nak Asian je lah. Kita ambil mudah, kita ambil Asian. Dan kita ambil American lah. Next. Okay. Recent activation email. Alright, activation email. Saya tak apa, nanti saya activate dulu Azrul ya. Ini kita buat live ni, lepas ni kalau ini betul-betul restoran, saya boleh ambil order terus ni. Alright, activation email. Validate. Right. Okay, saya nak activate dulu ya. So, kita nak buat app selepas ni. Okay, dah validate. Go to next. Now, do you offer pick up from your location? Okay, adakah anda membenarkan orang ambil produk dekat, makanan? Of course. Okay, kita go to next. Do you offer delivery? Anda hendak hantar juga? Of course, kita nak hantar juga. Next. Okay. Lepas tu, ni yang paling best. Ini yang paling saya suka lah. Kita boleh letak harga penghantaran. Alright. Okay, contohnya kita buat the first one. At another location. Okay. First, yeah. Okay, the first location, katalah kita letak ni zone 1 lah. Kita letak contohnya, ni tak perlu kita risau because dia akan tukar apabila kita dah final setup. RM5 lah, sorry. Order mestilah melebihi RM20 dan kita penghantaran kita RM3. Okay. Ini untuk radius 1 km. Okay. Maksudnya untuk radius 1 km ni kita akan charge dia RM3. Okay. Tapi dia kena order at least RM20. Kita save. Lepas tu kita nak lagi, takkan kita nak 1 km radius, kita nak lebih besar. Okay, kita pergi ke zone nombor 2. Zone nombor 2 ni kita nak besar sikit lah, iaitu kita nak contohnya besar sikit. Kita nak radius dia lebih kurang 3 km lah. Lebih kurang lah. Ya, 3 km boleh lah macam tu. Tapi nak order mestilah lebih RM50. Okay. Kita akan charge RM5. Dan letaklah lagi terpulang pada anda. Okay. Terpulang.
So saya nak simplify macam ni je. So buat masa ni kita hanya menghantar pada radius, kalau dia 1 kilometer tu RM5, kalau RM3, kalau lebih daripada lingkungan 3 kilometer kita minta dalam RM5. Go to next. Okay, do you offer table reservation? Adakah anda ambil order untuk, maksudnya kalau anda nak pelanggan nak reserve tempat duduk kan? Of course, kita nak juga benda ni. Yes. Setting table reservation, kita letak. Okay. Minimum berapa orang? 2 person minimum. Sehingga berapa sekarang? Tak tahulah, PKP sekarang I think 8. Table akan disimpan sehingga berapa lama? Kalau anda tak datang ke restoran tu, kita ambil lah 30 minit. Okay. Reservation placement has to be at least, bilakah anda selewat-lewatnya, bilakah anda boleh buat reservation? Katalah kita 60 minit lah, 90 minutes. Okay. And bilakah jangka masa kurang-kurangnya? Okay. Reservation placement cannot be more than berapa hari. Takkanlah kita nak sebulan dia tempah kan? Susahlah kita nak book. Minta lah maybe dalam 5 hari je lah. Right? Then we go to the next one. Apa lagi ni? Do you offer order ahead? Okay. Ada tak anda memberi ataupun membenarkan siapa-siapa pelanggan untuk tempah makanan, dishes, jenis-jenis makanan sebelum mereka sampai? Kalau ada, yes. Kalau tak ada, no. Okay. Untuk mudah kita example, no je lah. Right. Apa lagi ni? Ini adalah masa untuk anda beroperasi. Okay. Katalah kita beroperasi Isnin sampai Friday kita tak beroperasi. Contohlah kan. Okay. 8 sampai pukul 9. 10 sampai 10 malam. Friday je kita tak beroperasi. Okay. Safe. I think cukuplah. Terpulang pada masa operasi tuan-tuan dan puan-puan. Okay. And then kita go to the next one. Okay ni. Accept order for later. Okay. Untuk mudah tak payahlah ni. Maksudnya you just go one by one itu saja. Okay. Then taxation. Tadi saya cakap pasal tax. Okay. Apply tax on a menu. Okay. Kalau nak apply. Kalau tak, terpulang pada jenis restoran anda. Okay. Kalau kalau menu price already include tax, I think itu lebih mudah lah. Because kadang-kadang pelanggan ni dia concern juga pasal tax ni kan. Okay. Tax rates for menu item, category bla bla bla. Just tekan next je lah. Okay, now cash, okay, jenis pembayaran, cash on delivery ataupun cash on pick up. Adapun kita menggunakan card, okay, card pick up counter delivery or delivery pick up, okay, ataupun menggunakan ni. Now, sini saya nak explain sikit ya Azrul. Tadi ada tanya adakah produk ni free. Now, bagi yang membuat plugin ni, mereka memberi produk ni secara percuma sekiranya kita menggunakan cash sahaja, tidak menggunakan credit card. Sekiranya kita menggunakan credit card, dia akan dia akan kenakan pembayaran lah. Pembayaran pun taklah banyak, dalam kalau tak silap $25 sebulan. I think reasonable lah. Kalau kita ada restoran kan $25 pun dalam 100 je sebulan. Tapi kalau kita small scale, maybe kita just pakai cash saja. So untuk example ni saya just guna cash. Ada yang tanya apa itu dari segi postage ni kan, macam mana kita nak set dekat web postage kalau kita nak hantar sebagainya. Dari segi nak letak detail postage tu. Okey, kalau kita dalam WordPress tadi kan, dia ada bahagian shipping. Shipping tu kita boleh letakkan kategori shipping berdasarkan pada berat dan tempat. Di mana kita nak ambil benda ni, kita boleh contohnya kalau kita nak gunakan pos laju ada senarai. Contohnya di Semenanjung Malaysia, dalam lingkungan berapa kilogram, berapa besar, ini dia punya rate. Kalau kita hantar luar, contohnya daripada KL hantar ke Sarawak, ini dia punya rate. Semua ada di situ. Maksudnya kita boleh buat setting kita sendiri. Dan sekiranya again kalau kita ada duit, kita boleh deal direct dengan courier lain lah. Contohnya DHL ke apa lagi pick-up lain kan. Mereka mempunyai app mereka sendiri dan ada courier service mempunyai plug-in sendiri.
Itu kita tidak perlu nak sibuk macam mana aku nak buat calculation. Tak perlu. Mereka ada plug-in mereka sendiri. Tapi you have to deal direct dengan mereka. Maybe you have to pay dan you have to install dekat kita punya add plug-in tadi. Macam itulah. Okay, jadi kita benda ni semua dah, that's why saya cakap WordPress ni cantik WordPress sebab plug-in terlalu banyak. Terpulang pada kita yang mana kita nak gunakan. Okay. So kita proceed ya Azrul. Alright, Okay, sila. now this restaurant is registered as, okay, macam tadilah ni dia letak je lah tadi restoran PKP kan, RES restoran PKP, okay, letaknya di Malaysia, alright, Sarawak, and then phone number +6 right, okay. So semua dah ready, right? Okay, go to the next one. Your official receipt, I assume blah blah blah. Okay, next. So this is the best part, Rol. Okay, plugin ni akan memberi kita option untuk terus install kita punya app dalam kita punya phone ataupun tab. Iaitu apabila ada order, kita akan just tengok kita punya phone ataupun tab dan kita boleh proses semua order melalui sistem tersebut. Okay. So saya akan buat real installation dalam saya punya telefon. Okay. App installation, saya gunakan smartphone. Next, okay, phone number. 6 tu adalah untuk Malaysia because app ni dibuat di luar negara. Right. Next. Now dia akan hantar ke telefon, nombor telefon saya untuk saya install. Okay. Saya tengah tunggu. Dia. Yang saya tengah tunggu dia punya SMS. Okay, sementara tu kita proceed dulu. Okay, lepas anda install, just go, kita pergi ke bahagian ni alert call ni. Kalau kita terima mana-mana order daripada pelanggan, kita boleh dapatkan order tu dekat telefon kita sendiri. Okay, contohnya dia akan buat notification ni lah. Dia letak nombor sini. Right, okay, nombor saya letak sini. Okay, installation saya belum terima lagi dia punya ni. Okay, email lah. I think ya, kena email sekejap ya. Next, email instead, okay. Azad Niaga. Right. Ya, saya nak install dia punya app dulu. Alright. Okay, ni ada ni. Saya download dia punya app. Install. Saya masih install dia punya app ya, Azrul. Yap, tak ada masalah. Alright. Lotus tanya, maksudnya user boleh download jugalah apps tu kan nanti? Of course. Sebab dia exactly macam Foodpanda, Uber Eats dan sebagainya lah. Itulah beauty-nya. Ni free ni. Okay dah. Saya dah. Okay, tengok ni. You have successfully connected the app. Android, bla 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 bla. Okay, connect with other device. Kalau kita nak connect other device lah. Maksudnya kalau ada restaurant manager ke apa. Okay. Ini pending ni. Dia cakap pasal bla bla bla. Cash lah, jondo lah, accept. Okay, I just go to the next one. Okay, ni dah tadi. Okay. Okay. Dah habis. Alright.
Ni semua dah. Then kita pergilah ke bahagian let customer know your exact location bla bla. Ini dah tadi lah. Kita pergi balik ke bahagian insert menu. Kalau kita dah start tadi, kita go to the second one, iaitu kita nak insert menu. Okay. Now kita nak masukkan menu-menu produk kita. Okay. Untuk memudahkan, assuming kita dah ada menu kan, kita just masuklah apa-apa menu-menu dekat sini. Okay. Just next, insyaAllah anda tak akan lost lah. Okay, ni. Contoh ni, kita dah ada buat tadi kan, kita stir fry dish. Kalau kita nak tambah lagi, just tambah gambar letak sini, nak tambah size letak sini, semua ada di sini Azrul. Okay. Add kategori. Dan kalau kita stuck mana-mana, just tunjuklah. Okay, macam mana, dia ada video di sini untuk tunjukkan macam mana kita nak tambah lagi produk dan sebagainya. Semua ada di sini. Okay. So ini merupakan contoh-contoh yang ada lah. Okay, ini kita preview and test ordering. Assuming kita dah masukkan semualah. Okay, inilah dia. See, kalau kita nak order contohnya, okay, regular, okay, meal deal, ada tambah ekstra lah, right? Kalau kita lepas kita campur-campur semua ni, I just contoh aja ya Zul. Ini semua contoh saja. Yep. Of course kita tak ni lah, takkanlah kita nak jual ni, kan? Alright, okay, apa lagi ya? Kita nak tambah lagi lah. Okay, kita nak tambah apa lagi? Kita nak tambah nasi, kita nak tambah lagi banyak-banyak, tambah. Add to cart. Okay, check out lah. Delivery, ni delivery bla 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 bla, RM59 and place delivery order now. Done, kita dah ada. Okay, so itulah dia punya dia punya Gloria Food ni app, iaitu plugin dia hanya satu saja. Okay, lepas tu kita publish kita punya website lah. Okay. Dan untuk website pula Zul, ni save menu, kita kena masukkan benda ni, okay, customize benda ni ke dalam kita punya page. Okay, caranya macam ni. Okay, kita kena buat page dulu. Macam contoh tadi kita guna shop kan, kita guna shop. Ni kita boleh guna homepage kita. Kita buat satu page, katalah kita ambil pages ni, add new, alright, kita buat satu ya. Ini kita punya order lah. Okay, kita order here, right? Edit. Alright, kita masukkan block, common block, formatting. Okay, ni code. Okay. Kita ambil ni. Okay, table reservation atau kita ambil ni je lah. Dua-dua pun boleh. Kita copy. Lepas kita copy, kita masukkan ke dalam order code ni. Right, order code. Yes. Sekejap ya. Bukan, I need to buat lain sekejap. I need to dia guna kejap. Insert. Guna kod lah. Ini dia mana ya kod dia, kejap. I need to widget. Alright. Sample order here. Edit. Ya Azrul ya. Ni remove. Sila. Remove sekejap. Kalau ada siapa-siapa yang terus tanya soalan pun boleh kita jawabkan. Amizai ada tanya juga, dia kata boleh tak Cik Muslim tunjukkan nak setting untuk agent or stockist fokus satu produk je nak jual, boleh tunjuk tak? Apa? Fokus apa? Satu produk saja dia nak jual, boleh tunjuk tak? Khususnya kalau dia ni agent ataupun stockist. Macam sebelum tu. Okay, anyway untuk simplify,
lepas ni kalau kita nak tunjuk benda ni kan, just mana tadi? Ni copy benda ni semua, okey. Kita masukkan ke dalam page kita ni, okey, iaitu HTML lah. I think HTML ni agak mungkin agak yang tak familiar ni agak sukar sikit lah Azrul lah. Tapi HTML ni merupakan language untuk kita, macam language ataupun programming language lah untuk kita coding sikit lah. Tapi taklah susah sangat sebenarnya. Kita just cut and paste saja and then publish, dan kita boleh nampaklah kita punya website macam ini. Okay, sebelum saya jawab tu, nampaklah website kita macam ini. Okay, kod tu tadi akan menjadikan website kita macam ni. Itu okay, itu untuk bahagian ni. Nah, untuk menjawab soalan tu, satu produk saja tadi. Kalau satu produk, kita tak guna semua ni Azrul. Kita guna yang mula-mula tadi, iaitu WordPress biasa saja. WordPress biasa. Okey, WordPress biasa tu paling mudah. Kalau tak tahu coding dan tak tahu macam mana nak programming language, make sure anda masukkan ni plugin Elementor. Sebab Elementor ni adalah WYSIWYG, iaitu what you see is what you get. Maksudnya tak perlu pun you tahu Elementor. Elementor ya. Elementor. Okey, ini dia Elementor. Sekejap ya. Siapa yang kalau nak tahu pasal Elementor, apa tadi yang kita buat tadi, WordPress tu kan? I think kalau dalam nanti Azrul akan bagi yang recording kan. I think kita boleh tengok baliklah di sana. Okay, because kita tak, kalau nak install balik WordPress agak ambil masa lama. Tapi untuk jawab soalan tu, untuk membuat website sendiri ni tanpa WordPress, tanpa yang lain-lain, just guna Elementor. Kalau untuk satu produk saja, just guna Elementor. Saya akan tunjuk macam mana nak guna Elementor ni untuk satu produk. Activate kan. Okay. Dia lah. Okay. Okay. Create your first page. Ini untuk satu produk je ni. Okay. Create page pertama anda. Ini. Ini yang kita cakap what you see is what you get. Okay. Heading dia. Okay. Kalau kita nak letak heading, belum kita letak ni lah. Contoh di sini. Okay. Kita nak letak apa dalam ni. Contohlah kita nak letak heading, just letak je lah. Sini. Produk kita. Dah. Settle. Okay. Apa lagi kita nak letak gambar, ambil ni. Okay. Ambil satu lagi sini. Kita nak letak, kalau kata kita nak letak dua gambar kan, satu sini, satu sini. Ni semua dah ni. Select structure macam mana. Letak ni. Right. Kita ada dua. So, ni satu ambil gambar. Letak sini. Pilihlah gambar apa yang nak letak. Okay. Pilih mana-mana gambar yang nak letak. Upload macam tadi lah. Alright. Ni banyak gambar. Okay. Alright. Sekejap ya. Okay. Dan bahagian ni nak letak apa? Macam-macam. Tulisan contohnya. Text editor. Produk-produk lah. Whatever produk yang kita nak letak. Okay. Apa lagi? Lepas tu, kalau dah semua okay. Now, best part about Elementor ni, kita boleh tengok macam mana rupa. Okay. Ini preview. Kalau kita nak tengok preview ni. Okay. Ni dia punya preview lah. Okay, produk, gambar and so forth. Ni kita boleh delete nanti. Kalau kita nak tengok ni, ini adalah responsive mode kan. Ini adalah preview. Okay, kita boleh tengok. Ini untuk desktop. Kalau kita nak tengok, kalau dia tablet macam mana? Tekan ni. Ini rupa tablet. Kalau mobile macam mana? Ini rupa mobile. Itu keistimewaan Elementor. Okay, untuk satu produk, just guna Elementor sahaja. Okay. So, that's about it. Dan akhir sekali, Azrul, saya dah beritahu tadi kan, macam mana kita nak convertkan website kita ni menjadi app. Okay, ini yang paling best ni. Macam mana jadi app? Because I think di Malaysia, I think Azrul tahu, kebanyakan pengguna Malaysia ni menggunakan phone untuk melayari internet kan. Jadi desktop ni taklah banyak sangat. Jadi kalau website kita juga ada app, kan mudah. Okay, now untuk app ni kita lagi sekali pergi ke
plugin, add new. Okay, add new. Dan kita cari app maker, app maker. Okay, sekejap ya. Kita cari app maker. Alright. Okay, kita cari app maker. App, okay, ini app maker. Okay, dalam sesi ini saya akan ajar dua cara untuk buat e-commerce kan. Satu menggunakan WooCommerce dan satu lagi menggunakan biasa kan, tak ada WooCommerce. So macam restoran kita tak menggunakan WooCommerce kan, jadi kita tak perlulah gunakan WooCommerce, kita just ambil ni. Tapi oleh kerana Gloria tadi dah ada dah kan, dia dah ada app sendiri, kita tak perlu. Tapi yang menjual produk sendiri tu, seorang diri tu, kalau you nak buat juga untuk menjadikannya platform sebagai app, you just tekan ni, install. The first one tadi kan, yang ada WooCommerce, just tekan ni lah, pilih WooCommerce ni. Tapi oleh kerana restoran ni tak ada, contohlah restoran ni satu menggunakan Elementor saja, Gloria pun dia tak guna, WooCommerce pun dia tak guna, dia guna Elementor saja, dia guna tekan activate ni. Okay, and then Project ID API key ni activate kan, whereby anda perlulah pergi ke kena sign up lah dalam app maker ni, sign up and then go to next, visit website dia dan register macam Gloria juga, register dan masukkan you punya ini ada bayar lah Azrul. Okay, ini ada pricing. I think pricing pun taklah mahal sangat. Okay, because kita nak buat app ni, kalau you programmer, you tahulah kalau nak suruh orang buat app untuk kita, harga dia beribu-ribu dolar. Tapi ni dia either dia tengok ni $49 sebulan saja. Kalaulah kita rasa ini mahal lah, boleh cari yang lain. Okay, cari yang lain. Sama juga proses, you go to plugin, add new. Okay. Dan mobile app. Then ni banyaklah sebenarnya. Okay, you pilih. Okay, poin saya di sini, saya tak nak ajar satu-satu. Saya just nak ajar di manakah anda boleh cari apa yang anda perlukan. Okay, tadi ada cakap pasal penghantaran, right? Shipping. Sama juga ini pun dalam ni. Semua ni shipping ni. Right? UPS. Ada yang tak faham apa benda API tu. Oh, okay, right. Kalau macam ni, okay, kalau you register contohnya dengan bukan Elementor, contoh yang Gloria Food ke, even Google ke kan, dia akan minta you buat satu account. Dan API key secret ni adalah you punya personal data ataupun personal information ataupun reference anda. Dia ada certain key yang dia bagi untuk you sahaja. Okay, so apa yang you perlu buat, just copy kan dalam datu and then paste. Itu saja, copy and paste. Faham tak? Macam identification lah Zul, identification kita. Kan kita, setiap orang ada identification sendiri. Apabila you register dengan mana-mana penyedia platform ni, kalau dia nak kan you register, dia cakap okay, you have to, contoh you kena copy benda ni, key secret dia ke, API dia ke, okay, just copy and paste dalam ruang tadi, just copy and paste je lah. Kan? Itu sebenarnya. Jadi untuk technical you tak perlu tahu, just tahu okay, dia nak punya key secret, ambil key secret. Dia nak punya API, ambil API. Itu saja. Okay, itu merupakan identification kita. Dia nak make sure you yang memiliki website ni, you yang memiliki app ni. Itu sebenarnya. Okay. So kesimpulannya Azrul, kesimpulan besok kita buka untuk Q&A ya, untuk apa-apa bisnes soalan insya-Allah. Okay. Pertama, kalau nak buat website e-commerce, hanya perlu 2 plugin sahaja. Okay, apakah plugin? Plugin pertama adalah WooCommerce sendiri dan kedua payment gateway. Payment gateway, bill please ataupun sedang pay terpulang pada anda. Itu untuk general business. Macam-macam business yang anda boleh buat untuk e-commerce. Now, sekiranya untuk membuat restoran, kedai makan contohnya, tak perlu pun
WooCommerce. Tak perlu pun senang pay. Just ambil plugin yang saya cakap tadi iaitu Gloria Food. Okay, Gloria Food. Okay, ni dia. Satu plugin ini sahaja dan go through step by step. Dia akan beritahu step pertama you kena buat ni, step kedua you kena buat ni, step ketiga you kena buat ni. Itu saja dan anda boleh mempunyai satu sistem restoran online sama dengan mana-mana restoran 5 bintang di dunia ni, because dia punya application terlalu memang canggih lah. Saya tengok terlalu canggih. Saya tak pergi detail lagi because saya takut confuse. Ini merupakan asas saja. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga, katalah kita nak transform ataupun convert website kita menjadi app untuk kita upload di dalam Google Play Store ataupun iOS, Play Store ataupun Android kan. Anda just lagi sekali pergi ke add plugin ni, go to add new dan tulislah app maker ke ataupun apa-apa sajalah, then just install, then go through step by step. Dia akan memberitahu macam manakah anda hendak masukkan produk anda dalam Google Play Store ataupun Google Play Store ataupun iOS lah. Itu merupakan dia punya asas. Okay, hopefully dengan explanation yang mudah ni, mudahlah usahawan kita untuk bina dia punya website. Kita tak perlu nak susah-susah nak fikir banyak-banyak plugin. Hanya ada 3 plugin saja perlu. Let me repeat sekali lagi. Pertama, plugin yang pertama anda kena ada WooCommerce, WooCommerce, itu satu. Dan plugin kedua adalah Payment Gateway. Terpulang, Payment Gateway itu anda nak bayar menggunakan syarikat mana? Senang Pay ke, Bliss ke ataupun PayPal. Itu saja. Ada yang tanya Sarawak Pay macam mana? Boleh guna Sarawak Pay? Okey, Sarawak Pay kita boleh cek terus. Sarawak Pay. Tak ada. Mana tak ada lah. Okay, so I know because Sarawak memang ada Sarawak Pay kan. So plugin belum ada. Jadi siapa yang kenal dengan yang bina app ni, boleh lihat propose dengan dia, masukkan dalam plugin WordPress ni. Lepas tu ada tanya juga, macam mana nak jadikan website HTTP kepada HTTPS supaya secure? Oh, itu masa kita beli, ya, masa kita beli domain tadi yang saya ajar tadi kan, contohnya Rocksoft ni, apabila kita beli, right? Apabila kita beli domain ni, domain ya, hosting domain, ya. Kita boleh pilih nak HTTP ke, nak HTTPS ke, boleh. And then ada website hosting provider, dia ada extra charge, contohnya more secure, okay, dia akan kenakan beberapa bayaran. Tapi so far kalau saya untuk benda ni tak ada. Itu satu. Nombor dua, katalah kita beli simple saja kan, contohnya inilah mosemano.com. Okay. Kalau kita nak make sure dia merupakan domain yang secure atau tidak, kita masuk balik ke dalam kita punya kita punya cPanel. Contoh saya bagi satu contoh ya. Go to this one, you go back to cPanel. Dalam cPanel tu, dalam setting WordPress, kita boleh pilih HTTPS ataupun HTTP. Di situ kita boleh pilih. So ada 2 tempat lah. Pertama, you beritahu dengan you punya web hosting provider, you nakkan SSL lah, maksudnya secure, ataupun you buat masa setting untuk buat WooCommerce, WordPress. You boleh buat setting dekat sini. Kalau install, sini. Ni, HTTPS, HTTP, ini semua ada sini. Boleh buat setting kat sini lah. Right? Ada lagi soalan? Soalan ada banyak ni. Okay. Open. Okay. Yusra tanya, macam mana kalau customer nak request untuk quotation? Maksudnya quotation apa? Quotation. Untuk apa tu? Soalan dia macam mana, kalau customer dia nak minta kita bagi quotation pada dia, ada tak sistem melalui online ni kita boleh bagi quotation pada dia? Oh ada. Website Ini dah di luar sikit dah. Tak apa, bagus.
because saya insyaAllah saya akan bantu kerjasama dengan MBC juga untuk bantu usahawan. Okay, you go to cloud accounting. Salah satu yang saya recommend adalah yang kita guna sendiri, iaitu Sage Accounting lah. No, Sage Accounting ni. Okay. So dalam ni, ini untuk usahawan kita lah. So saya encourage lah mereka gunakan ni. Okay. Ini you hanya bayar dalam RM33 sebulan sahaja. Okay, RM33 sebulan. Okay, aku saya tak nak login lah because this is our company. Semua data ada di sini. Dia sebenarnya kita kena pandai juga, saya rasa. Saya rasa valid lah macam Cik Moslin cakap tadi. Kita macam kena ada satu due diligence di mana satu sudut kita kena faham bila kita running business, kita ada kos operasi. So maksudnya lah kalau kita takkan kita tak nak bayar Sage Accounting RM33 ni untuk memudahkan isu macam tu lah. Saya rasa ada resonate kat situ lah. Betul. Kita pakai yang percuma, tetapi kita kena resonate ataupun kena mempertimbangkan untuk tolong daripada kita nak ambil accountant seorang kena bayar. Betul. You see also this one kita guna ni dah lama dah. Kita ada dua cloud accounting yang kita guna, tapi ini yang paling utama lah. Di mana contohnya klien minta quotation kan, kita just buat dia akan connect semua quotation, invoice, receipt dia kena. Kalau kita hantar invoice, kita akan hantar dulu. Kalau kita dah terima payment, kita just klik invoice being paid, then dia masukkan semua dalam P&L kita, balance sheet kita, and then kalau bank minta, saya boleh tengok you punya P&L, just klik saja. Betul. Itu saja. Macam malam kita bincang ni, kita boleh ukur pandu terus lah kita punya performance business kita kan. Betul. Dengan LHDN sangkut sana sangkut sini. This is a very good platform. Murah je RM33, takkanlah you tak nak bayar RM33. Betul lah. So ada yang tanya juga, dia kata kalau personal punya produk perlukah plugin? Contohnya dia jual bumbu bubur pedas, perlu ke plugin ni? No, kalau you nak payment online, of course plugin. You have no other choice. Kalau sekadar nak, okay, by the way, ada tak yang Gloria Food yang saya cakap tadi? Now, this Gloria Food, you boleh connect terus kepada FB page anda. Connect direct. Maksudnya, pelanggan boleh buat reservation ataupun order terus melalui FB page. This is the beauty of Gloria Food. Which is susah kita nak tengok. Kalau FB page sekarang, semua manual. Kan? Tapi Gloria Food, dia connect direct. Kalau nak buat payment semua terus melalui FB page pun ada plugin dia. Dia satu sudut ni mungkin kita tak ada pengetahuan dan pengalaman, sebab tu penting hadir webinar macam ni kan, kita boleh jawab terus. Alright, so ada yang nak tanya banyak website yang show ads kan, yang tu pakai extension ke macam mana? Ada cara sendiri ke macam mana nak orang tu dapat payment daripada showing ads? I think this one is more on this one is more on Google Ad dan sebagainya kan. Ini of course this one is different. Kalau nak betul-betul nak mendapat payment melalui through Google Ad kan, I think you have to have banyak beratus ribu visitor barulah you dapat. Even if YouTube pun. I think kalau nak buat duit tak payahlah fikir pasal ad ni, because kebanyakan big player online pun mereka tak harap sangat dengan ad ni. Mereka affiliate kan macam tu lah. Because ad ni sikit sangat dia punya keuntungan. Unless you punya website million or billion yang visit. Okay. I think that is my point of view lah. Google Ad ni ataupun AdSense ni agak lain lah. Lain sikit dia punya game dia agak lain. Yap. Okay, so ada tanya lagi. Kita WordPress ni, boleh tak kita ada dua WordPress? Oh, the best part about WordPress, macam saya tadi kan, mosdabos.com is saya punya website. Tengok, this is my main website. This one is menggunakan WordPress. Okay, sekarang saya bantu beberapa usahawan untuk buat marketplace. Saya just letak MY saja sini. Okay, ini merupakan marketplace untuk usahawan-usahawan. Okay, saya share screen ya. Okay, tadi soalan yang cantik tu. Okay, ini merupakan marketplace untuk usahawan-usahawan, most of usahawan di Sarawak lah. Saya buat untuk bantu untuk usahawan Sarawak. Okay, tengok mosdabos.com/my sahaja. Ini one website.
Untuk main website, mosdabos.com itu main website. Ya, sama, saya buat satu website saja. Untuk restoran tadi saya buat pagi tadi saya buat restoran. Okay. Restoran pun satu website. Untuk apa lagi? Kedai runcit tadi satu juga website. Ini semua kita gunakan satu domain sahaja. Tapi of course, kita tak menggalakkanlah. Sebab apa? Ini hanya untuk kita belajar. Okay? Tapi kalau untuk betul-betul, ambillah satu website untuk satu bisnes. Macam itulah. Contohnya Amazon.com, satu bisnes, Alibaba.com, satu bisnes, Shopee.com, satu bisnes. Even kalau nak different negara bolehlah. Contohnya Apple.com untuk international, /my untuk Malaysia. Okay, boleh. Right? Ada lagi soalan? Soalan lagi lah, apa different kalau kita letak shop dekat FB compare macam Gloria Food to our FB? Apa kita apa dia soalan ni? Kita letak shop. Nahizah mungkin kena bagi tahu balik soalan tu. Saya baca je ni. So dia tanya lah, apa different kalau kita letak shop dekat FB direct compare kita letak Gloria Food pada FB? Kalau kita buat FB page shop macam tu ke? Compare kalau kita buat letakkan Gloria Food dekat FB. Sebagai contoh dia menggunakan Avana Shop. Avana Shop ni apa? Ada kedai Avana.com tu dia offer shop online. Okay. Gloria Shop specifically untuk F&B, Azrul, untuk restoran sahaja. Okay. Maksudnya menu everything is there. Specialized untuk industri restoran. Benda-benda lain, Avana Shop ke, apa lagi, whatever shop ke, kalau dia ada plug-in, boleh connect dekat FB, function dia sama sahaja. Function dia sama. Cumanya, kalau you nak specialize, because saya selalu advise saya punya usahawan, if you like to produce something great lah, kalau modal besar lain cerita, kalau kita just nak start, baru mula-mula, focus on specific area, specific industry yang you nak serve. Then you can see the result. Kalau tak, you akan jadi jack of all trade lah. Unless duit you betul-betul banyak. Contohnya Amazon jual macam-macam, Alibaba jual macam-macam. Betul. Tapi kalau kita just small scale, fokus dengan our specialty. Kalau food, fokus dengan food. Kalau kecantikan, fokus dengan kecantikan. Kita tak nak tackle dengan semua orang because at the end of the day, kita tak dapat pun sell. Kalau you buat iklan pun dekat FB, dia not just FB, YouTube ke Google ke, dia nak you focus, zoom into specific area, siapa yang you nak target. Okay, your niche market lah sebenarnya. Okay. Of course function dia sama saja. Cuma Gloria Food untuk hanya untuk F&B saja. Tapi kalau yang tadi untuk dapat buat sama, tak ada masalah. Boleh. Haizah kata so ada button. Ya, ada button lah untuk integrate tu. Memang ada, kena tengok. Alright, so Zuraini kata maksudnya decide on industry. Yes, kita kena clear industri dulu apa yang kita nak buat. Okay, Yusra tanya, tadi tunjuk subdomain. Macam mana nak buat subdomain tu? Subdomain dalam cPanel. cPanel. Okay, first of all, those yang tak familiar dengan cPanel, you cuma masuk cPanelnya sekali je, tak payahlah masuk banyak-banyak kali because anything that you do dalam subdomain ni, kalau you tak tahu, dia akan crash the whole system anda. Maksudnya, your website boleh tak boleh diakses. Tapi WordPress tadi kan, WordPress ni, you salah di sini, you ada buat mistake di sini, tak apa, dia tak akan crash system. Tapi cPanel, dia akan crash system anda. Okay? And subdomain ni bergantung kepada anda punya package yang anda beli. Ada yang benarkan satu, ada benar dua, ada yang tak benarkan, terpulang lah. Okay, that means you have to tanya you punya web hosting provider. Okay, macam mana you nak buat? Kadang-kadang mereka mempunyai prosedur yang berlainan. Okay, ini untuk database. Okay, ini untuk buat website. Ini untuk email. Bukankah kita nak contohnya saya nak guna admin@mosdabos.com. Ini tempat dia. Okay. Security ini tempat dia, software ini tempat dia. So semua ada di dalam bahagian cPanel. Okay, subdomain pun ada dalam bahagian cPanel. Okay, just buatlah ni domain. Okay, domain, add domain, next subdomain ni, type subdomain, buatlah. Ini buat ke mana? Contohnya restoran. Okay,
then domain, kalau saya create, mana adalah restaurant.mosdaboss.com. Itu dia save domain. Tapi saya advise those yang tak familiar dengan cPanel, tak payahlah nak buka benda ni terlalu kerap sangat. Sekali saja semua hidup. Okey, tekan WordPress ni dah. Habis. Tak perlu nak kacau lagi. Biarlah admin yang handle benda ni. Ada yang minta share screen. Saya tak share screen je. Yang tadi. Ya Allah. Okey, lagi sekali ya. I think I better just share screen je lah. Okay. Now, untuk subdomain, masuk balik ke dalam cPanel kita. Macam saya cakap tadi, kalau you tak familiar dengan benda-benda ni, tak payah nak masuk. Sekali saja cukuplah, iaitu apabila anda nak setkan WordPress anda. Okay? Sebab subdomain ni akan menyebab, kalau anda salah edit ke apa, contohnya file manager ni, ia akan menjadikan the whole system anda corrupt. Maksudnya mosdaboss.com ni tak dapat diakses dan sebagainya. Paksa kena reset the whole thing. Okay, itu agak susah lah. Kalau you tengok subdomain banyak. Contohnya cron job ni secara automatik dia boleh update dan sebagainya. Billing support ini untuk you deal dengan web hosting provider lah. Database ni, PHPMyAdmin ni semua ni. Kalau nak subdomain you pergi ni, domain, dia ni di sini subdomain ni. Kan? Tekan subdomain, tulislah. Okay. Contohnya restoran, just create. Okay, maksudnya adalah restaurant.mosdaboss.com. Okay. Tapi yang my advice to you, those yang tak familiar langsung mengenai subdomain ni, cPanel ni, masuk sekali aja untuk anda install WordPress sahaja. Install WordPress ni, tekan install, itu saja, and then log out. Tak perlu nak usik lagi cPanel, dah cukup. Unless you familiar nanti, belajar sikit-sikit, bolehlah masuk sekali-sekala, because contohnya kalau nak buat email kan, kalau nak canggih contohnya kita nak lain sikit, ini email account ni, kita nak contohnya customer service @mosdaboss.com. Tak adalah pakai Gmail ke tak apa, kita pakai exactly company punya. Boleh, kita boleh letak sini. Okay? Right? Alright. So ada yang tanya pula, sebut cPanel, macam mana nak keluar cPanel ni? Okay. Okay, keluar cPanel senang je, okay? Okay, ni. Log out. Log out. Dah keluar dari cPanel. Apabila kita dah keluar cPanel, keluar maksudnya ialah dia nak cari kat mana cPanel ni? Macam mana dapat web cPanel ni? Apabila kita beli website kita, contohnya mosdaboss.com kita ambil kan. So mosdaboss.com/cPanel. Dah. Ada. Ataupun apabila kita membeli hosting kita, Azrul, kita akan diberi email dan semua cara-cara untuk login ke dalam cPanel tu akan diberitahu dalam email itu. Ini kita punya cPanel lah. Selalunya your web hosting manager, okay, akan tahulah benda-benda ni semua. Tapi kalau tak, saya pun tak ada lah web hosting manager, belajar sendiri je semua ni. Yap. Alright. So ramai sebenarnya respon soalan lagi. Saya rasa bagus. Kita ada masalah sikit because tadi kita ada lewat sikit kan. Yep. Okay. So ada pula dia kata takut pula lah nak ada website ni. Kan dia tak professional, elok pakai FB page apa komen. Dia takut pula, dia takut kalau tekan salah ni apa komen. Okay, macam saya beritahu tadi kan, I encourage participant untuk belajar. Okay, because knowledge yang anda belajar, yang anda dapat melalui ilmu yang anda dapat ni akan anda ada sehingga matilah insya-Allah. Okay, online tak boleh ambil. So saya dulu masih sama juga. Kalau you tengok saya punya background tadi Azrul kan, diploma, degree, master, sekarang buat PhD, semua dalam bisnes. Tak ada pun dalam e-commerce ke apa, tak ada. Tapi minat tu sangat kuat. Jadi saya belajar berbulan-bulan and then spend duit untuk ilmu ni, and now dah biasa. Okay, alhamdulillah sekarang ni saya tengah belajar programming. Hopefully by end of this month saya tahu hal programming Flutter. Okay. So pasal soalan tadi, of course, kalau you dah buat benda-benda ni kan, contohnya macam saya cakap tadi lah, masuk dalam cPanel, tekan WordPress, right? Tekan WordPress ni, ambil satu contoh ya, and then install. After install, masuk terus ke dalam ni. Ini kita punya WordPress kan? Saya beri satu contoh lah. Nah, saya nak padam apa-apa yang saya nak padam. Okay, maksudnya saya nak uninstall ke apa. Tengok apa yang berlaku. Saya nak uninstall ni. Nak install ni, uninstall ni. Okay, buang semua ni. Delete semua ni. Ianya tak akan beri kesan terhadap saya punya website.
Okey, tak buat kesan. Okey. Apa mana ya? Mana? Okey. Kedai online tadi. Tadi kita masih dalam kedai ni. Okey, kedai online dashboard. Okey. Pages. Contoh-contoh ya, ambil apa lagi ya? Sample page ni ya, buang. Okey. Buanglah semua ni, tak kisah. Sebab apa? Website kita masih hidup. The only difference is kalau kita terbuang contohnya plugin, okey, kita menggunakan plugin tu tak nampaklah apa yang sepatutnya ada, kan? Ini website apa ni, kedai. Kita dah buang apa tadi? Plugin yang kita buang tadi apa? WooCommerce kan? WooCommerce kan? Okey ya. Pages semua dah buang kan? Okey, so kalau saya nak tengok macam mana rupa selepas saya buang semua gambar-gambar page-page tadi, masih ada ke? Okey, ni masih ada. Yang datanya dah hilang ni. Pages-pages saja yang hilang. Tapi website masih ada. Tapi kalau dalam cPanel, kalau saya terbuang satu contohnya, file, which is this file, saya terbuang satu saja, the whole system akan corrupt. Dia tak boleh lagi. That's why cPanel jangan kacau lah. Yang usik cPanel, tapi yang lain boleh buat. Jadi trial and error lah, tak apa. You trial and error. Boleh insyaAllah. Right? Lain? Okey, ada yang tanya apa tu, kalau kita tersilap dekat cPanel, boleh undo ke? Tak boleh undo. You have to contact you punya web hosting provider. Dia tak ada undo. Itu masalah. Because hari tu I think lama dulu lah saya pernah cuba try. Tapi sekarang alhamdulillah dah tahu sikit pasal scripting kan. Jadi bolehlah tengok-tengok apa yang berlaku. Tapi nak undo tak dapat. Okay, kalau dia corrupt the whole system. Terutama sekali file tadi jangan diusik. Yang lain I think boleh lah, macam email I think boleh Azrul. Macam email boleh lah kita delete dan sebagainya. Tapi kalau file tak dapat nak di undo. Kalau email boleh. Contohnya mana bahagian email? Ini kan banyak kan? Bahagian email boleh. Okay? Bahagian ini tak jangan, because ni merupakan database kita. PHPMyAdmin dia ada connection dengan MySQL ni database. Saya boleh corruptkan master boss ni kalau saya buang satu database ni. Okay? Buang satu saja database. Ni, saya buang satu ni, dia akan corruptkan. Maksudnya, master boss tak akan live. That's why ni saya tak encourage lah you masuk dalam cPanel sekali je cukup lah. Alright, soalan? Alright, mungkin kita boleh macam buat kesimpulan sikit lah untuk hari ni. So memandangkan apa tu semua macam dah agak berpuas hati, kebanyakan macam nak tengok balik lah sebab terlepas apa sebagainya kan. Jadi mungkin boleh apa tu Cik Muslim bagi kesimpulan untuk hari ni, apa yang diorang patut tekankan, apa patut fokus dan apa macam langkah seterusnya. Alright. So Siti Mariam cakap saya suka study commerce ni, so macam-macam suka kan. Okay, silakan. Alright, okay. First and foremost, saya nak buat kesimpulan. Pertama, untuk buat e-commerce ni, platform dia banyak, tetapi untuk memudahkan kita menjual produk kita dan transaksi dia complete, iaitu daripada promotion, menerima tempahan, menerima pembayaran dan penghantaran, semua detail, hanya perlu 2 saja plugin. Pertama, WooCommerce, WOOCOMMERCE, dan kedua, Payment Gateway. Terpulang Payment Gateway mana yang anda guna. Bill Please ataupun SenangPay ataupun PayPal. Okey, itu nombor 1. Itu untuk bisnes yang macam-macam lah terpulang. Tapi kalau untuk special lah, F&B, contohnya restoran, tak perlu pun WooCommerce, tak perlu pun SenangPay. Cuma ada satu plugin saja so far yang saya dapati bahawa memang complete, iaitu Gloria Food. GLORIAFOOD. Just install dan go through the whole process. Anda akan dapat app sekali. Dia beri percuma. Okay, dia beri percuma. Maksudnya you boleh monitor perjalanan bisnes anda, order anda dan sebagainya melalui app ini sahaja. Itu yang nombor 2. Nombor 3, whatever website yang you ada, sekiranya diasaskan based on WordPress, ianya boleh ditukar menjadi app. Okay, dengan menggunakan plugin app plugin, contohnya App Maker ataupun App Creator. Just go to plugin, just install. Tapi itu kena bayar lah. Okay. Dan akhir sekali,
sekiranya tuan-tuan dan puan-puan masih ada apa-apa soalan, boleh berhubung terus dengan saya. If you go to my website, mosdabos.com tu, right? Dekat ni, dia akan ada, if you go to website, ni, apa ni? Okay, share ya. Ini plugin juga ni. This is also plugin. Kalau siapa yang pergi website saya ni, akan keluarlah, timbullah benda ni. Ni, WhatsApp. You can WhatsApp direct to me. Just tekan ni, kita boleh connect direct. Okay, this is another plugin. So this is the beauty of WordPress lah. Okay, and akhir sekali saya nak tekankan sini, Azrul, the best investment is invest in yourself. Jangan takut melabur dalam diri sendiri. Maksudnya, kalau ada kursus-kursus di luar sana, pergi. If you have to pay, pay. Okay, don't worry. Sebab dia punya return tu lebih daripada apa yang you laburkan, insyaAllah. Okay, itu saja Azrul. Saya ucapkan terima kasih kepada MPC dan Azrul sebagai moderator. InsyaAllah supaya kita berjumpa lagi di lain masa. InsyaAllah. Dan saya ucapkan terima kasihlah pada Encik Muslim Anwar. Sebenarnya sangat bagi saya lah komprehensif flow perjalanan sebagainya dan bersedia untuk bantu juga, so please hubungi betul Encik Muslim juga jika ada sebarang perlu tindakan lanjutan. Alright, terima kasih banyak-banyak, jumpa lagi dan salam hormat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so terima kasih pada Encik Muslim, terima kasih pada anda dan hopefully anda telah berjaya dan saya bagi tahniah tepukan untuk sesi pagi ni. Dia adalah sesi yang practical workshop dan mungkin anda boleh gunakan sebab video saya akan gunakan siapa yang hadir, khas untuk siapa yang hadir ini akan dihantar automatik. Okay, untuk seterusnya hari Jumaat ni jangan lupa last kita kan digital transformasi kan, transformasi productivity enterprise, peruncitan dan juga makanan dan minuman yang dibawakan oleh khas MPC Sarawak untuk program khususnya pada hari Jumaat ni. Jangan lupa last rantaian bekalan kan. Saya akan playkan satu video untuk ni dan pastikan juga saya akan hantarkan itu survey, tolong jawab survey, saya akan hantarkan melalui email kan. Yang lepas sehari lepas juga saya akan minta kalau siapa dah hadir tolong reply balik kalau you tak daftar survey lagi, akan hantarkan kepada anda melalui email seterusnya. Dan pastikan saya akan sediakan sekarang ni, saya akan sediakan untuk seterusnya apa yang kita akan jumpa untuk hari Jumaat ni sekejap dan saya akan terangkan pasal VAC, Visual Advisory punya proses. Saya akan tunjukkan satu persatu dan insyaAllah kita akan mulakan sekarang. Okey, kita jumpa untuk sesi akan datang. Cuba tengok dulu sekejap. Jadi kita akan ada iaitu Zepto dan juga JW. So dua ni akan bergabung meletup untuk bantu anda bagaimana untuk ada supply chain ataupun rangkaian bekalan yang produktif, yang efisien supaya you boleh tahu macam mana. Kadang-kadang kita masalah terlalu macam inventory ke mana, kita patut kumpul macam mana nak keluarkan barang produk logistik sebagai sangat penting sebab kita ada barang nak hantar macam mana kan. So itu yang penting dan pastikan juga anda juga boleh request untuk VAC Virtual Advisory Clinic daripada digital secara digital melalui Productivity Nexus. Kita itu transformasi dalam khusus program transformasi Productivity Enterprise kan, daripada retail and F&B Nexus. Okey, saya akan pergi kepada ni, lihat sikit apa sebanyak pasal apakah program, maksudnya bantu anda secara personal. Di sini ada pakar-pakar yang disediakan. Kan tadi macam Cik Muslim Anwar, salah seorang yang dijemput untuk bina ni, dia pakar untuk kongsi. Jadi pakar expert ni akan bantu anda untuk menyelami atau dan juga membantu apakah masalah sedia ada dan boleh improve anda punya dari segi perniagaan khususnya. Are you experiencing difficulties in growing your retail and F&B business? Do you want to know about the power of branding and marketing strategy? Would you opt for digitalization of your business? Are you aware that managing your business supply chain is crucial to boosting your profitability? Retail and Food and Beverage Virtual Advisory Clinic, in collaboration with industry experts, will be providing guidance to you that could enhance your business presence, improve its efficiency and productivity.
RFB VAC will be advising you on the following areas: branding and marketing strategy, business digitalization, and supply chain management. Join our free RFB VAC session and learn from the best in industry in a one-to-one virtual session. Don't miss this great opportunity to improve your business and profitability. Retail and Food and Beverage Virtual Advisory Clinic. Revitalize your retail and F&B business. Contact us www.mpc.gov.my/RFBVAC. Alright, so kita akan jumpa lagi untuk hari Jumaat ni. Terima kasih kepada anda yang join dan insyaAllah pada yang saya dah offer, pada yang hadir kepada 4-4 sesi akan dapat sijil. 4-4 sesi. Lepas tu yang kedua ialah siapa yang dah daftar mengikut saya offer tu, saya akan bagi juga latihan pemasaran digital yang saya buat baru ni untuk pada anda berharga 1,500 secara percuma. Dan pada sahabat mungkin ada bonus-bonus tambahan kalau anda terus hadir untuk program-program yang kita jalankan. Alright, so jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih pada anda yang terutamanya daripada Sarawak, daripada Semenanjung dan juga. Dan kita, VSC sesi memang best. Noiza, thank you. Dan kita juga akan offerkan link untuk anda daftar pada masa sama juga. So keep moving forward, keep healthy, healthy tu jaga kesihatan sesamanya. Kita masih lain musim COVID-19 so perhatikan gelombang kedua makin teruk kat luar sana, so hopefully kita tidak menjadi ke arah tu. Saya tengok juga ada dah mula tempat mandi, swimming dan juga cinema juga akan dibuka ni, so harap kita boleh enjoy lagi privilege yang kita ada dulu. Alright, jumpa, thank you so much Rodes, Zuraimi dan juga lain-lain. Okay, jumpa lagi dan salam hormat. Dan saya ucapkan terima kasih daripada saya dan juga pihak MPC daripada Sarawak dan juga HQ di bawah pimpinan Haji Sarimah dan juga iaitu Puan Fazilah. Alright, jumpa lagi dan salam hormat dan Assalamualaikum. Dan kita akan jumpa untuk next sesi.